Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر فإن التيسير عليك يسر. ربي تمم بخير أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat pada jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dapat kita sama-sama berkumpul menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah. Sama-sama kita menunaikan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba-Nya, dan seterusnya kita bersama-sama dalam majlis ilmu, dalam sesi perkongsian ilmu sementara kita menunggu waktu Isyak. Mudah-mudahan ilmu yang kita perolehi pada setiap hari memberi manfaat dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jadi pada malam ni tuan-tuan, kita sambung pengajian kita. Kita telah sampai kepada suratul Furqan pada juzuk yang ke-18, muka surat 359, hujung juzuk 18. Sebelum ni kita belajar pada awal juzuk 18 surah Al-Mu'minun. Suratul Mu'minun awal juzuk 18 menceritakan tentang orang-orang yang beriman. Al-Mu'minun, orang-orang yang beriman. Apa ciri-ciri orang-orang beriman yang berjaya? Ciri-ciri orang beriman yang berjaya pada awal juzuk 18. Kemudian pada pertengahan juzuk 18, termasuk surah juzuk 18 yang kedua, iaitu surah An-Nur. An-Nur bermaksud cahaya. Yang mana dalam surah An-Nur ini banyak menceritakan tentang kekeluargaan. Tentang kekeluargaan. Awal-awal surah An-Nur tentang tuduhan, menuduh orang yang berzina, hukuman orang yang berzina. Kemudian tentang memberi salam ketika datang ke rumah orang lain, kemudian meminta izin masuk ke rumah, kemudian aurat-auratnya bagaimana, waktu-waktu yang kritikalnya bagaimana, kita dah belajar dalam surah An-Nur, iaitu maksudnya cahaya. Banyak kepada kekeluargaan. Jadi hari ini kita masuk surah ketiga dalam juzuk 18 juga, iaitu suratul Furqan. Dia dah hujung-hujung 18. Awal 18 Al-Mu'minun, tengah-tengah An-Nur, kemudian hujung Al-Furqan. Jadi kalau kita lihat sebagai pengenalan, surah Al-Furqan ini mempunyai 77 ayat. Dia pendek je lah. Tak berapa panjang. 77 ayat. Dan dikategorikan sebagai Makkiyah. Surah Makkiyah. Makkiyah ni maksud dia surah yang turun sebelum hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Maknanya surah ini turun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Surah Al-Furqan termasuk dalam kategori Makkiyah. Kalau surah-surah yang selepas hijrah kita panggil Madaniyah. So ada dua sajalah, Makkiyah ataupun Madaniyah. Al-Furqan surah Makkiyah. Dan nama surah ini disebut dalam ayat yang pertama. Kalau kita lihat, nama surah ini disebut dalam ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat ayat pertama. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Yang bermaksud, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan. Jadi Al-Furqan ni kalau kita lihat sini maksud dia Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan di sini bermaksud Al-Quran. Jadi Al-Quran
ada nama-nama lain dia. Sebelum ni kita pernah sebut surah-surah pun ada nama-nama lain dia. Al-Quran juga ada nama lain. Antara nama lainnya adalah Al-Furqan. Di sini jelas Allah sebutkan dalam ayat pertama, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan. Nazzal Al-Furqan. Okay. Al-Furqan di sini bermaksud Al-Quran. Kepada hambanya Muhammad, Nabi Muhammad SAW, agar baginda menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam jin dan juga manusia. Okey. Jadi Al-Quran itu Allah turunkan beri kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad pula akan menjadi orang yang memberi peringatan daripada Al-Quran tadi yang diturunkan. Kemudian daripada hadis-hadis baginda sendiri. Jadi ada Al-Quran dan juga hadis sebagai sumber utama dalam agama Islam. Islam ni adalah satu cara hidup yang lengkap. Kena tahu Islam ni apa kan? Kita beragama Islam. Jadi apakah Islam ini? Satu cara hidup yang lengkap. Sebab tu kalau kita lihat dalam kitab-kitab ulama dah ceritakan, daripada kita bangun pagi sampailah kita nak tidur semula, semua dah ada dah dalam Islam. Semua dah ada dah dalam kitab. Cara hidup yang lengkap Islam ni ya tuan-tuan. Jadi kalau kita kata yang ni tak ada ni dalam Islam, cek balik. Buka balik apa yang ulama dah bahaskan, apa yang ulama dah cerita. Yang ni tak ada ni, ni tak ada, kita kata tak ada. Sedangkan kita yang tak cukup belajar. Segala-galanya tuan-tuan sudah ada di dalam Islam, lengkap Islam ni. Syumul nama dia, syumul, lengkap. Jadi kita melihat Al-Quran itu Allah turunkan dan Allah sebut Al-Quran dalam ayat pertama ni, nama lain dia adalah Al-Furqan. Ni surah yang kita nak belajar lah pada kali ini. Jadi kalau kita lihat pada ayat pertama juga, dia bermula dengan Tabaraka. Tabarakalladzi nazzalal furqan. Tabaraka ni tuan-tuan, dalam Al-Quran hanya ada 2 surah sahaja yang bermula dengan Tabaraka. Yang pertama adalah surah Al-Furqan. Tabarakalladzi yang kita baca sekarang ni. Yang kedua kat mana tuan-tuan? Surah Al-Mulk. Baguslah kita baca tiap-tiap hari kan. Kita tahu. Jadi dalam Quran yang bermula dengan Tabaraka ni 2 je. Jadi yang pertama surah Al-Furqan yang kita nak belajar sekarang ni. Yang kedua surah Al-Mulk yang kita baca tiap-tiap malam tu. Lepas Isyak. Jadi ada 2 sahaja surah yang bermula dengan Tabaraka. Ulama kaji semua tuan-tuan. Tabaraka ni surah kat mana? Alif Lam Mim surah mana je ada? Subhanallazi surah mana ada? Jadi semuanya ulama kaji. Dalam kitab huruf alif ada berapa dalam Quran ulama kaji. Huruf ba ada berapa dalam Quran. Semua dah ada tuan-tuan dalam kitab. Kita je nak baca ke tak nak baca kan? Okay, jadi apakah maksud Al-Furqan? Kita masuk kepada surah ni. Apakah maksud Al-Furqan? Al-Furqan bermaksud pemisah. Al-Furqan bermaksud pemisah. Kalau dalam Al-Quran ni dia tulis pembeza. Pembezalah antara satu dengan satu yang lain. Pemisah antara satu dengan satu yang lain. Jadi kalau kita lihat dalam buku, biasanya dalam kitab dia tulis pemisah. Sebabnya dalam Al-Quran, tadi kita sebut Al-Quran nama lain dia Al-Furqan. Dalam Al-Quran ada banyak ayat-ayat Allah yang menceritakan tentang pemisah antara satu perkara dengan satu perkara yang lain. Sebagai contoh, biasa kita dengarlah pemisah antara hak dan batil. Antara yang benar dengan yang tak benar, yang tipu, kan? Yang bohong, yang benar dengan yang bohong. Contoh, antara lelaki dan wanita ada hukum hakam dia. Antara contoh hukum miras ataupun kita punya nak bahagikan harta ni kepada anak-anak ataupun waris. Jadi ada cerita dia ni berapa, dia berapa, lelaki dia dapat berapa, perempuan dapat berapa, ni cerita dia. Ataupun pemisah antara cerita orang kafir dengan orang Muslim, orang Islam. Ada cerita dalam Quran. Dalam Quran lagi ada cerita antara Khaliq dan juga makhluk. Khaliq ni pencipta lah Allah. Makhluk kita semua. Antara Khaliq dan juga makhluk. Jadi banyak dalam Al-Quran ni menceritakan tentang pemisah ataupun pembeza antara satu perkara dengan perkara yang lain. Maka Al-Quran juga dinamakan sebagai Al-Furqan. Ya? Al-Furqan
Maksud dia pemisah. Jadi dalam Al-Quran ni antaranya juga dia ceritakan tentang orang-orang Islam dan orang kafir, kemudian orang-orang munafik. Apa ciri-ciri dia? Orang Islam ada ciri-ciri dia, orang kafir ada ciri-ciri dia, orang munafik ada ciri-ciri dia. Siapa yang masuk syurga ada ciri-ciri dia. Kan kita dah belajar sebelum ni ciri-ciri orang mukmin yang berjaya pada awal juzuk 18 surah Al-Mu'minun. Siapa yang masuk neraka ada ciri-ciri dia. Semua dah disebutkah? Dah disebut di dalam Al-Quran. Maka salah satu nama Al-Quran adalah Al-Furqan. Jadi tak bolehlah kita nak petikai lagi tuan-tuan. Kita kata tak ada pun kita belajar sekian-sekian, tak ada pun kita tahu masuk syurga kena buat macam ni. Tak ada pun kita tahu kena solat, tak ada. Semua tu tak ada pertikaian dah tuan-tuan. Sebab dah lengkap. Dah ada semua dalam Al-Quran, dah ada semua dalam hadis, semua dah diceritakan dah. Kita kata Islam tadi dah lengkap dah, turun. Cerita dah mana yang boleh, mana tak boleh, mana hak, mana batil, mana yang benar, mana yang tipu. Dah cerita dah semua dalam Quran. Tiba-tiba nanti kita di soal, nanti di akhirat kita kata tak ada pun bagi tahu orang mukmin yang berjaya macam mana. Tak ada kita kata. Sedangkan dah ada. Jadi kita perlu banyak belajar. Kena tahulah banyak belajar, banyak dengar tazkirah ni tuan-tuan. Ni salah satulah daripada kita proses untuk belajar. Jadi itu maksud Al-Furqan, iaitu pemisah ataupun pembeza. Jadi surah Al-Furqan ini juga ada disebut di dalam satu hadis yang masyhur dalam bidang ilmu qiraat. Surah Al-Furqan ni tuan-tuan ada diceritakan dalam satu hadis yang panjang hadisnya, masyhur tentang ilmu qiraat. Jadi saya bacakanlah hadisnya. Sebab hadis ni masyhur, saya bacakan. An Umar bin Al-Khattab qala sami'tu Hisham bin Hakim. Di antara dua orang sahabat. Iaitu seorang Sayyidina Umar Al-Khattab, yang kedua adalah Hisham bin Hakim. Hisham bin Hakim dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar berkata, qala sami'tu Hisham bin Hakim bin Hizam yaqra'u surat Al-Furqan. Aku mendengar Hisham bin Hakim membaca surah Al-Furqan ala ghairi ma aqra'uha, yang mana aku tidak pernah mendengar bacaan tersebut. Sayyidina Umar kata, dia dah tahu dah, Sayyidina Umar dah hafal surah Al-Furqan. Tiba-tiba dia dengar Hisham, orang lagi sahabat, Hisham membaca surah Al-Furqan juga, tetapi dengan cara yang berbeza, cara yang lain. Tak sama dengan Al-Furqan yang Sayyidina Umar hafal. Sebab zaman dulu Al-Quran dihafal. Al-Quran belum ada lagi. Al-Quran buku ni, mushaf Al-Quran ni belum ada lagi zaman tersebut. Maka Sayyidina Umar kata lain bacaan dia. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqra'niha fakirtu an a'jala alaihi summa amhaltuhu hatta in sarafa summa labbabtuhu biridaihi faji'tu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi apabila Sayyidina Umar mendengar bacaan tersebut dan bacaan tersebut berlainan daripada apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada aku, Sayyidina Umar kata lain bacaan dia. Nyaris-nyaris aku menahannya dalam solat. Jadi Sayyidina Umar rasa macam pelik, dia punya bacaan tu macam rasa nak tahan je dia semayang. Hisham tengah semayang masa tu baca surah Al-Furqan, rasa nak tahan. Nyaris-nyaris aku menahannya dalam solat. Aku menunggu sehingga beliau selesai solat. Lalu aku memegang bajunya dan berkata, Sayyidina Umar kan garang sikit. Kan? Lalu aku memegang bajunya dan berkata, siapakah yang mengajar kamu surah ini? Maka Hisham menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajar aku. Aku berkata kepadanya, kamu dusta. Demi Allah, sesungguhnya Rasulullah telah mengajar kepadaku surah ini, surah Al-Furqan, yang aku dengar kamu membacanya sebentar tadi. Kemudian aku membawanya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kata, lepas dia tanya Hisham tadi, siapa ajar surah ni? Kenapa baca lain? Jadi dia kata Rasulullah ajar. Dan Sayyidina Umar kata, tak. Yang aku baca lain, yang kamu baca lain. Jadi Sayyidina Umar kata, jom kita pergi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bawa jumpa dengan Nabi. Maksudnya Nabi ada lagi.
Faji'tu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah inni sami'tu hadza yaqra'u suratal Furqan ala ghairi ma aqra'taniha. Jadi Saidina Umar bagi tahu kepada Nabi, wahai Rasulullah, aku dengar Hisham baca lain surah Al-Furqan daripada apa yang aku tahu, daripada apa yang aku baca. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, arsilhu. Rasulullah suruh baca, iqra. Faqara al-qira'ah allati sami'tuhu yaqra'u faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakaza unzilat summa qala li iqra faqara'tu faqala hakaza unzilat inna hadzal Qur'an unzila ala sab'ati ahruf faqra'u ma tayassara minhu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Okay, jadi bila bertemu dengan Rasulullah, Nabi kata baca, cuba baca. Sebab Saidina Umar kata lain tadi kan. Saidina Umar beritahu pada Nabi, Hisham baca lain. Sedangkan aku hafal lain. Nabi kata okey tak apa, baca. Hisham pun baca. Hisham baca, Nabi kata betul lah bacaan dia. Waktu Nabi kata pula kepada Saidina Umar, okey, Saidina Umar cuba kamu baca pula. Saidina Umar pun baca dan Nabi kata betul bacaan kamu. Maknanya bacaan dua-dua betul. Sedangkan Saidina Umar kata tadi lain bacaan dia. Hisham baca betul, Nabi kata, Saidina Umar pun baca betul. Dalam surah yang sama, itu surah Al-Furqan. Maka Nabi kata lagi, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf. Maka bacalah kamu yang mudah daripadanya. Okey, jadi hadis ni tuan-tuan, hadis yang famous, hadis yang masyhur untuk bidang ilmu qiraat. Hadis yang masyhur untuk ilmu qiraat. Yang mana bermaksud Al-Quran itu turun dengan pelbagai cara baca. Al-Quran turun dengan pelbagai cara baca. Dalam satu surah yang sama, surah Al-Furqan, tapi Hisham dapat cara baca daripada Nabi lain. Saidina Umar dapat cara baca daripada Nabi lain. Sedangkan surah yang sama, bermaksud ada qiraat yang berbeza di situ. Ada qiraat yang berbeza dalam surah Al-Furqan. Maka Nabi kata, bacalah apa yang mudah daripadanya. Sebab itulah Al-Quran diturunkan dengan pelbagai cara baca, pelbagai qiraat. Sebab apa? Sebab Nabi memberi cara baca itu mengikut kesesuaian para sahabat. Yang ni mudah untuk lidah kaum ni. Bacaan yang ni mudah untuk lidah kaum ni. Jadi Nabi kata baca mana yang senang. Yang senang daripada apa yang Nabi ajar lah. Bukanlah kita mereka-reka Quran. Bukan. Dalam Al-Quran ada banyak qiraat. Daripada qiraat tu baca yang senang, Nabi kata. Jadi Nabi memberi kepada sahabat berbeza-beza. Saidina Umar tadi, khalifah yang kedua. Khalifah yang kedua pun ada yang, khalifah kedua ada yang tak tahu. Ada yang tak dapat ayat Quran tadi. Mana dia tak dapat lah. Tidak semua para sahabat dapat semua qiraat, tak. Sebabnya bila ada sahabat-sahabat yang mungkin setahun dua lepas bersama dengan Nabi, mungkin dia pergi berdagang, dia keluar, dia diutuskan ke wilayah-wilayah yang lain. Jadi bila dia keluar, dia dah tak tahu dah lepas tu apa ayat Quran yang turun lepas tu. Sebab kita kena faham sejarah Al-Quran. Al-Quran ni turun sepanjang 23 tahun. Ini kita akan lihat dalam surah Al-Furqan ni dia ada cerita. Al-Quran turun 23 tahun. Jadi contohlah dia bersama dengan Nabi 5 tahun awal je sahabat tu. Kemudian sahabat tu keluar pergi wilayah lain. Jadi tahun-tahun selepas tu sahabat tu tak tahu. Ada ayat Quran lain turun, ada yang telah diangkat balik ayat Quran, ada qiraat sekian-sekian turun. Jadi tak semua sahabat yang tahu 30 juzuk Al-Quran. Sebab tu dalam sejarah Al-Quran yang mengumpulkan Al-Quran ni, nama dia, ketua dia adalah Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ni dia selalu bersama dengan Nabi. Dia jurutulis wahyu Nabi. Masa Nabi jumpa dengan Malaikat Jibril pun Zaid bin Sabit ada. Pertemuan terakhir dengan Malaikat Jibril, Zaid bin Sabit pun ada. Jadi Zaid bin Sabit ni adalah ketua yang mengumpulkan Al-Quran. Dia banyak tahu tentang Al-Quran. Jadi ada dia punya keistimewaan lah pada Zaid bin Sabit. Jadi daripada hadis tadi tuan-tuan, antaranya yang dibahaskan oleh Imam An-Nawawi berkenaan dengan hadis ni adalah yang pertama, setiap bacaan Quran itu diambil daripada Nabi. Bukan dibuat-buat, bukan direka-reka. Contoh Hisham tadi. Tengok betapa tegasnya Saidina Umar. Bila Saidina Umar dengar je ada bacaan lain, yang Saidina Umar kata, ini bukan ni. Terus jumpa Nabi. Nak pastikan betul ayat Quran tu daripada Nabi. Masa tu Nabi ada lagi lah. Bolehlah kan terus tanya.
Jadi sahabat-sahabat sangat tegas. Pastikan satu-satu sumber tu betul. Al-Quran tadi dengar lain, jumpa Nabi terus. Nabi sahkan betul bacaan ni, Hisham baca betul, Sayyidina Umar pun baca betul. Jadi setiap ayat Quran itu perlu disahkan datangnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni kisah sejarah Quran lah. Jadi para sahabat yang mendapat ilmu, dia setiap sahabat-sahabat tu dapat ilmu daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mungkin tidak 100% sama. Kan? Tak 100% sama. Bila ayat Quran turun kepada sahabat tu, contoh dekat depan Nabi mungkin ada 5-6 orang sahabat. Sahabat-sahabat lain tak ada. Jadi bila ayat Quran turun pula pada waktu lain, mungkin ada pula sahabat-sahabat yang lain. Sahabat-sahabat yang tadi ada, tak ada pula waktu tu. Jadi berbeza-beza. Mereka akan mendapat ilmu-ilmu yang berbeza, ayat-ayat Quran yang berbeza apabila mereka berada bersama dengan Nabi. Sebab tu Nabi ada ramai jurutulis wahyu. Ada riwayat kata Nabi ada 44 orang jurutulis wahyu. Jurutulis wahyu ni yang catat ayat Quran lah. Contohnya Nabi dapat ayat Quran, Nabi dapat wahyu masa tu, sahabat-sahabat yang ada dengan Nabi yang jurutulis wahyu, dia akan tulis yang bersama dengan Nabi pada ketika itu. Ada riwayat kata 44 orang jurutulis wahyu Nabi, ramai. Tak semua ada bersama dengan Nabi sentiasa. Jadi siapa yang ada bersama dengan Nabi, yang pandai menulis, yang ada alatan tulis, jurutulis wahyu Nabi, maka dia akan catatlah apa wahyu yang turun pada ketika itu. Dan faedah daripada hadis tadi lagi juga adalah apabila ada je perkara yang mereka tak tahu, para sahabat akan terus merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika Nabi masih hidup. Jadi kalau zaman sekarang kita nak rujuk siapa tuan-tuan? Rujuk ulama lah kan? Kalau zaman sekarang tuan-tuan kita rujuk ulama. Ataupun paling mudah kita rujuk mufti kita. Kita rujuk kita punya fatwa lah, fatwa negeri masing-masing. Jadi kita rujuk kepada fatwa negeri. Fatwa tu daripada mufti. Mufti tu bukan orang biasa-biasa tuan-tuan. Dilantik, mestilah orang yang berilmu. Ulama ni maksud dia tuan-tuan, orang yang berilmu. Itu masuk ulama. Alim, orang yang berilmu seorang. Ulama, orang yang berilmu ramai. Masuk ulama tu orang yang berilmu. Takkanlah kita mufti tu keluar fatwa, dia dah bincang dulu dah, mufti dah bincang dulu dengan AJK fatwa dia, ramai-ramai bermesyuarat, mungkin 2-3 kali baru keluar fatwa. Keluar fatwa, netizen pula lagi pandai tuan-tuan, kan? Semua nak bantai mufti, salah ni mufti keluar ni, salah, semua salah. Yang salah siapa? Mufti pula yang salah kan? Sedangkan dia dah bincang, mufti tu bukan orang biasa-biasa tuan-tuan, ilmunya tinggi. Dah bincang dalam mesyuarat. Orang yang AJK fatwa pun semua pandai-pandai. Bukan orang biasa, memang dia berada dalam bidangnya, dalam bidang pengajian Islam. Sedangkan yang netizen ni kan, yang komen-komen ni bukan dalam bidang pengajian Islam. Baru dengar tazkirah 2-3 hari, nak komen dah. Jadi kita ikut tuan-tuan, kita yang masyarakat ni, orang awam, kita mengikut kepada mufti kita, mengikut kepada ahli jawatan kuasa, mengikut kepada fatwa-fatwa yang dikeluarkan. Kita rujuklah kepada orang yang lebih berilmu, orang yang dalam bidang. Ini dah disebut dah dalam Al-Quran, kita dah belajar juzuk 14, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlinya sekiranya kamu tak tahu. Jadi kalau kita sakit, kita tanya doktor. Kan? Kalau kereta rosak, tanya mekanik. Takkan pengajian Islam kita nak tanya orang lain pula. Tanyalah juga kepada ulama-ulama kita, tanya kepada mufti kita. Itu sepatutnya tuan-tuan. Jadi hadis ni menunjukkan kita perlu tanya kepada orang yang betul. Sahabat-sahabat tadi terus jumpa kepada Nabi, bertanya kepada Nabi. Okay, jadi ini antara hadis yang famous lah. Berkenaan dengan surah Al-Furqan, kisah antara Sayyidina Umar dan juga Hisham bin Hakim. Okay, jadi kita lihat dalam surah Al-Furqan ni, kita sebutkan tadi ada sejarah-sejarah Al-Quran sedikit dalam awal-awal surah Al-Furqan. Dan juga Al-Furqan tadi kita sebutkan maksudnya pemisah. Jadi dekat mana dia ceritakan pemisah-pemisah ni tuan-tuan? Apakah yang diceritakan dalam surah Al-Furqan ni? Kita lihat pada awal dia. Ayat pertama kita dah ceritakan tadi, iaitu Allah menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan tu adalah Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala abdihi. Abdi itu hamba. Hamba siapa? Hamba tu adalah merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran turun kepada Nabi.
Nabi beri peringatan menggunakan Al-Quran dan juga hadis. Itu ayat yang pertama. Jadi kita lihat pada ayat yang keempat hingga ayat yang keenam. Ayat yang keempat hingga ayat yang keenam, yang mana dalam surah ini menjawab pelbagai dakwaan daripada orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy dia menimbulkan persoalan-persoalan, dia timbulkan isu-isu pasal Al-Quran turunlah. Al-Quran turun, Al-Furqan ni turun, Al-Furqan ni nama lain Al-Quran turun, kemudian orang-orang kafir Quraisy yang tak nak beriman ni dia akan mempersoalkan kenapa Nabi macam ni, kenapa Quran macam ni, macam-macam ada soal. Jadi kita lihat apakah persoalan mereka sebagai contoh pada ayat keempat hingga ayat yang keenam. Ayat yang keempat yang bermaksud, saya bacakan maksudnya sahaja. Dan orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah pembohongan yang diada-adakan oleh dia, iaitu Nabi Muhammad SAW, dan dibantu oleh orang-orang yang lain. Sesungguhnya mereka telah berbuat zalim dan berdusta besar. Jadi yang pertamanya, mereka kata Al-Quran ini adalah pembohongan yang diada-adakan. Apa maksud dari situ? Jadi maksudnya adalah mereka menuduh Nabi yang mengada-adakan ataupun mereka-reka mencipta Al-Quran ni. Ini tuduhan mereka yang pertama dalam surah ni. Nabi mencipta mereka-reka, Nabi tulis sendiri, senang cakap Nabi tulis sendirilah Quran ni. Nabi tulis sendiri Quran ni. Ini tuduhan mereka. Pembohongan daripada Nabi Muhammad, dia kata ni. Dan dibantu oleh orang-orang lain. Maksudnya Nabi Muhammad dibantu oleh sahabat-sahabat yang pandai, dia bincang-bincang, jom tulis Quran. Contoh. Kan? Tapi ni semua dah dijawab tuan-tuan dalam kitab. Panjanglah jawapan dia kan. Kalau kita baca kat sini mungkin tak sempat nak cerita semua. Kita tengok kepada poin-poin penting je lah. Jadi yang pertama, tuduhan mereka Nabi yang mereka Al-Quran. Ayat yang kelima. Dan mereka berkata lagi, itu hanyalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang diminta agar dituliskan. Lalu dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang. Yang kedua, mereka kata tulisan Al-Quran ini yang Nabi cipta, Nabi tulis dengan kawan-kawan Nabi, dia kata adalah kisah dongeng-dongeng belaka. Ini tuduhan mereka ya, adalah dongeng-dongeng belaka. Maknanya Nabi tulis dalam Quran tu semua dongeng lah. Kata ada syurga, ada neraka kan. Siapa yang tak beriman dengan Islam nanti akan ditimpa azab. Semua tu dongeng lah diorang kata. Nabi reka-reka sendiri Quran ni diorang kata. Sebabnya mereka tak nak beriman tuan-tuan. Tu je sebabnya. Dan kita dah cerita sejarah sebelum ni. Daripada Rasul-Rasul yang 25, daripada kitab-kitab yang 4. Kitab ada 4. Kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, Al-Quran yang keempat. Jadi kitab-kitab yang terdahulu telah diseleweng. Mereka sendiri seleweng. Pendeta-pendeta mereka sendiri seleweng. Mereka tunggu pula Rasul yang terakhir. Diorang dah tahu dah Rasul terakhir akan datang ni. Diorang tunggu. Diorang ingat daripada Bani Israel. Dan ni geng-geng Bani Israel ni yang kafir ni. Diorang ingat daripada Bani Israel. Tiba-tiba Nabi daripada orang Arab. Dia tak nak terima lah. Dia tak nak terima Nabi Muhammad tu bukan daripada Bani Israel. Sebab Bani Israel ni banyaklah Rasul-Rasul daripada Bani Israel ramai. Walaupun ramai, tapi mereka tetap tak beriman. Ini masalah mereka. Bila datang Rasul terakhir pula bukan daripada Bani Israel, lagilah mereka tak nak beriman. Sedangkan Nabi Isa tu pun mereka nak pergi bunuh tuan-tuan. Nabi mereka sendiri yang mereka iktiraf pun mereka nak bunuh. Apatah lagi yang mereka tak iktiraf. Jadi mereka nak bunuh Rasulullah SAW. Mereka kata Nabi buat sendiri Quran. Nabi tulis cerita-cerita dongeng dalam Quran. Kemudian baca pula kepada orang Arab. Penipu semua ni dia kata. Ini tuduhan daripada orang-orang kafir. Ayat yang keenam. Katakanlah wahai Muhammad, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahsia di langit dan di bumi. Sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang. Ini jawapan dia lah. Jawapan kepada soalan-soalan orang-orang kafir tadi. Allah suruh bagi tahu kepada orang-orang kafir itu, Al-Quran diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahsia di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ini jawapan ringkas. Kalau dalam kitab jawapan dia panjang. Ini jawapan ringkasnya kat sini lah. Dalam kitab jawapan dia panjang. Jadi antaranya lagi Allah jawab dalam surah yang lain. Allah kata, kalaulah
Kalaulah Al-Quran itu Nabi Muhammad yang tulis. Nabi Muhammad ni manusia lah. Nabi Muhammad yang tulis. Al-Quran tu direka bersama-sama berkumpul bincang-bincang tulis Quran. Jadi Allah kata mestilah kamu akan jumpa dalam Al-Quran itu banyak perselisihan. Lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kamu akan jumpa dalam Quran ni banyak perselisihan kalau manusia tulis. 30 juzuk ni tuan-tuan bukan sikit. 30 juzuk 114 surah kan. Bukannya sikit. Jadi banyak. Kalau kamu kata manusia tulis ni, kalau kita tengok pun tak logik tuan-tuan manusia tulis kan. Sebab mujizat Quran ni banyak. Kalau kamu kata manusia tulis, Allah kata mestilah kamu akan jumpa banyak perselisihan. Contohlah kita buka surah Al-Baqarah. Al-Baqarah 2 juzuk lebih. Baca Al-Baqarah, tiba-tiba kita masuk surah Ali Imran, lain cerita dia ni. Kan contohlah kisah Nabi Isa, kisah Nabi Musa kan. Banyak dalam Quran. Allah ulang banyak kali Allah ulang. Allah cerita syurga, Allah cerita neraka banyak kali dalam Quran. Kalaulah manusia tulis tuan-tuan mesti ada salah. Kan? Sebab itulah orang-orang kafir cuba cari sampai sekarang. Orientalis barat kan. Kalau kita baca artikel-artikel mereka, orientalis barat ni, mereka kaji Quran untuk mencari kesilapan dalam Quran. Sampai sekarang tak jumpa tuan-tuan. Dari 2024 dah mana jumpa. Kan? 1000 lebih dah, 1000 tahun lebih dah. Rasulullah SAW dan juga Al-Quran turun kepada kita, umat Nabi Muhammad. Tapi tak jumpa kesilapan, tak jumpa kekurangan, tak jumpa ada salah sikit ke, tak ada dalam Quran ni tuan-tuan. Jadi mustahillah manusia yang tulis. Ni yang Allah dah bagi tahulah. Kalau manusia tulis, confirm lawajadu fihi ikhtilafan katsira, confirm banyak perselisihan. Sebab Allah kata manusia ni tulis menggunakan emosi. Manusia tulis karya-karya dia ada emosi. Kadang-kadang kita tengah tulis, kita marah. Jadi kita menulis, mesti ada kesan-kesan marah tu dalam tulisan kita. Ini kita boleh ceritakan ni pada penyair-penyair Arab zaman tersebut. Zaman Rasulullah diutuskan ada ramai penyair Arab. Jadi penyair-penyair Arab ni mereka menulis berdasarkan emosi mereka. Mereka rasa seronok, dia tulislah puisi-puisi seronok, sajak-sajak gembira dia tulis. Ikut emosi, manusia ada emosi. Jadi kalau Quran ataupun karya-karya manusia ni tuan-tuan, karya-karya manusia ni kalau kita tulis mesti ada salah, mesti ikut emosi kita. Sebab tu kadang-kadang kita buat, ada cetakan kedua ditambah baik, dimurnikan, ditambah baik, sebab tak lengkap. Tak lengkap, ada silap, ada ni macam-macam tuan-tuan. Itu manusia. Tak mungkin, sebab tu ulama kata tak mungkin ada satu kitab pun yang sempurna seperti Al-Quran. Mesti ada sedikit kesilapan. Maknanya daripada sudut penulis-penulis tu sendirilah. Nak menulis mesti ada, kita buat penambahbaikan, cetakan seterusnya tambah baik, cetakan seterusnya tambah baik, itu manusia tuan-tuan ya. Tak sama dengan kitab Al-Quran. Jadi itu jawapanlah kepada persoalan yang pertama ni, ayat 4, 5 dan ayat 6. Ayat 7 dan ayat 8. Dan mereka berkata, saya bacakan terjemahan sahaja, dan mereka berkata, mengapa Rasul Muhammad ini makan makanan? Makan makanan pun dijadikan isu tuan-tuan. Itu nak makan apa ya tak? Mengapa Rasul Muhammad ini makan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya agar malaikat itu memberikan peringatan bersama baginda? Ayat ke-8. Mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan dan kebun-kebun yang dapat dimakan daripada hasilnya? Dan orang-orang zalim itu berkata, kamu hanyalah seorang lelaki yang terkena sihir. Okey, jadi ayat 7 dan 8 ini yang pertamanya mereka menuduh. Jadi yang cerita awal tadi, cerita pasal Quran kan. Quran dituduh Nabi buat. Yang ni pula dia menuduh susuk tubuh Nabi sendiri. Yang pertama dia kata, kenapa makan makanan? Itu nak makan apa tuan-tuan? Kan? Mestilah kita makan makanan. Dia nak petikaikan Nabi ni manusia. Dia nak petikaikan Nabi ni manusia. Dan kenapa Nabi ni berjalan di pasar-pasar? Nak beli barang kena lagi jalan pasar tuan-tuan kan? Nak beli telur ke nasi kan? Nak pergi mana lagi kan? Jadi ini petikaian yang sebenarnya tak logik pun mereka nak petikaikan. Dan mereka nak kata kenapa Nabi Muhammad ni manusia sama seperti kita, pergi kedai, makan pula nasi, kenapa sama? Mereka nak petikaikan macam tu. Dan mereka kata mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya? Maknanya kenapa tak
biar yang Rasul tu malaikat ke ataupun bersama-bersama dengan Nabi tu malaikat ke, sajalah mereka nak pertikaikan, saja nak jadikan isu je tuan-tuan sebenarnya. Sedangkan sebenarnya kalau kita fikir semula, Rasul-Rasul yang mereka banggakan sebelum tu kan, kita kata mereka Bani Israel ni ramai Rasul daripada Bani Israel, juga daripada manusia kan. Daripada Nabi Adam sampai Nabi Isa manusia. Tiba-tiba Nabi Muhammad mereka nak pertikaikan. Kenapa manusia? Akankah pelik tu tuan-tuan? Banyak lagi lah dalam Al-Quran yang mereka pertikaikan dalam surah Al-Isra. Aba'asallahu basyaran rasulah. Adakah manusia Tuhan jadikan sebagai Rasul? Saja je mereka nak pertikaikan. Jadi Allah jawab sebenarnya tuan-tuan, jawapan ini pada surah Yusuf. Jawapan dia pada surah Yusuf ayat 109. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ. Surah Yusuf. Yang bermaksud, dan tidak kami utuskan Rasul-Rasul terdahulu daripada kamu, melainkan kesemuanya manusia, lelaki yang kami wahyukan kepada mereka. Jadi Allah dah jawab dalam surah Yusuf, Allah kata Rasul-Rasul dulu pun manusia. So apa yang kamu nak pertikaikan Nabi Muhammad ni manusia? Apa yang kamu nak pertikaikan sebenarnya kan? Memanglah manusia akan makan. Jadi Allah kata, kalaulah Allah utuskan Rasul ni daripada kalangan malaikat, contoh. Sekarang ni manusia, daripada Nabi Adam sampailah Nabi Muhammad, manusia. Jadi kalau Allah turunkan malaikat, sebab mereka pernah minta malaikat, orang kafir pernah minta malaikat. Sebagai contoh pada surah Al-An'am. Surah Al-An'am ayat yang ke-8. Muka surat 128. Contoh. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan malaikat kepadanya Muhammad? Jika kami turunkan malaikat kepadanya, tentu selesailah urusan itu. Tetapi mereka tidak diberi sedikit pun penangguhan. Surah Al-An'am ayat yang ke-8. Jadi Allah kata, kalaulah Allah turunkan malaikat. Sekarang ni Allah hantar Nabi Muhammad manusia. Tapi kalau mereka minta malaikat, Allah turunkan malaikat, adakah mereka nak beriman? Mestilah tak tuan-tuan, sebab mereka saja je nak buat isu tu. Mereka tak nak beriman pun. Kalau Allah hantar malaikat, Allah kata, mereka tak nak beriman juga, nak buat apa? Turun azab lah. Azab hancur dah habis. Macam tu tuan-tuan. Hantar malaikat juga, dia orang nak cakap apa lagi? Nak suruh hantar apa lagi kan? Dah tak ada dah habis. Jadi Allah tak hantarlah malaikat. Allah hantar Nabi Muhammad SAW saja daripada kalangan manusia. So malaikat dengan manusia ni tak sama tuan-tuan. 2 minit lagi ya, 2 minit lagi kita azan. Malaikat manusia tak sama. Malaikat dia tak ada nafsu, manusia ada nafsu. Kan? Malaikat tak makan, manusia makan. Apa lagi? Malaikat iman dia statik. Iman dia statik, dia sentiasa beribadah je malaikat. Manusia tak macam tu tuan-tuan. Manusia kejap iman naik, kejap iman turun, kejap baik, kejap tak baik. Kita ni manusia biasalah. Kalau Rasul dan Nabi, iman dia naik. Kalau Nabi dan Rasul. Jadi kalau manusia biasa macam kita, kejap naik, kejap turun, kejap naik, kejap turun. Itu manusia. Kalau hantar malaikat jadi Rasul, nanti mereka akan pertikaikan. Mana boleh hantar malaikat, dia orang kata kan. Sama je, dia akan pertikaikan juga. Mana boleh hantar malaikat, tak adalah. Kami ada nafsu, malaikat tak ada nafsu. Sama juga tuan-tuan. Mereka tetap akan pertikaikan. Jadi pada ayat ke-9 Allah kata lagi, dan sekiranya Rasul itu kami jadikan daripada malaikat. Ayat 9 ayat surah Al-An'am. Pastilah kami jadikan dia, malaikat itu wujud sebagai lelaki. Dengan demikian pasti kami akan menjadikan mereka ragu-ragu sebagaimana kini mereka ragu. Jadi kalau Allah hantar malaikat pun mestilah malaikat tu jelma sebagai lelaki. Takkan nak turun jumpa manusia ni jadi malaikat pula. Betapa besarnya malaikat tu, malaikat pun daripada cahaya. Jadi Allah akan turunkan malaikat tu jumpa dengan manusia mesti sebagai lelaki. Sebagaimana yang malaikat Jibril kan jumpa dengan Nabi dalam hadis tu. Jadi menjelma sebagai lelaki. Jadi kalau jelma sebagai lelaki, nanti orang-orang manusia akan sebut juga, orang kafir akan kata, sama je lelaki juga. Dia tak percaya ni malaikat. Jadi sebenarnya tuan-tuan, mereka saja je menimbulkan isu, mereka sebenarnya memang tak nak beriman kepada Rasulullah SAW. Jadi surah Al-Furqan ini nak menjawab tuduhan-tuduhan daripada orang-orang kafir Quraisy. Jadi kita dah belajar ayat 4, 5, 6, ayat 7, 8. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada ayat yang lain, pada tazkirah yang akan datang.
Mudah-mudahan kita mendapat manfaat dan pengajaran daripada apa yang kita kongsikan pada malam ini daripada surah Al-Furqan yang bermaksud pemisah antara satu perkara dengan perkara yang lain, antara yang hak dan yang batil, yang buruk dan yang baik dan sebagainya lah. InsyaAllah kita sambung pada tazkirah yang akan datang dalam intipati surah Al-Furqan pada ayat yang seterusnya. Wallahu alam, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang datang daripada diri saya sendiri. Ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.